Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan oleh Kolej Matrikulasi Johor pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa pergaulan bebas atau masalah seksual khususnya berlaku dalam kalangan remaja masa kini semakin membimbangkan. Pergaulan bebas sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, ketagihan bahan terlarang, hiburan dan pesta dan lain-lain. Memang istilah ini diadaptasikan daripada budaya barat di mana orang bebas untuk melakukan hal-hal di atas tanpa takut menyalahi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Berbeza daripada budaya timur yang menganggap semua itu adalah perkara larangan sehingga sering kita dengar ungkapan jauhi pergaulan bebas. Penyimpangan seks iaitu zina sesuatu yang amat keji dan mesti dihindarkan oleh setiap Muslim sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang sangat buruk. Nabi SAW tidak mengaku umat terhadap mereka yang berkemampuan untuk berkahwin tetapi meninggalkannya. Daripada Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang benci dan enggan menurut sunnahku antaranya berkahwin, maka dia bukan dari kalanganku. Terdapat 3 kategori perbuatan zina dalam Islam, iaitu zina alaman, yang terbahagi kepada 4, maafkan saya, zina ain, zina qalbi, zina lisan ataupun ucapan, zina tangan ataupun yadin. Yang kedua, zina muhsan, dan yang ketiga, zina ghairu muhsan. Oleh itu, pergaulan bebas, berdua-duaan, berpimpingan tangan, rapat merapati dan berhimpit di atas motosikal adalah faktor permulaan yang kuat mendorong ke arah penyimpangan seksual. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya memperkenalkan 2 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudari Nurul Masliza Atira. Seterusnya ahli panel kedua, Comel Molek Saudari Siti Farhana. Sebelum saya menyimpang dengan lebih lanjut, soalan saya pada panel pertama, bolehkah Saudari Masliza menjelaskan dengan lebih terperinci kategori atau jenis-jenis zina? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Pengurusi Sharifah Zahira yang membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Zina merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zina merupakan salah satu dosa terbesar setelah sifat syirik dan membunuh. Sebagaimana ini diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 yang bermaksud, dan orang-orang yang tidak menyembah Rab yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, itu nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. Jenis zina yang pertama adalah zina alaman, yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera yang terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah zina ain, iaitu ketika seseorang memandang dan bukan mahramnya dengan rasa penuh hawa nafsu. Yang kedua ialah qalbi, iaitu ketika seseorang memikirkan atau berimajinasi tentang yang bukan mahramnya dengan perasaan gairah. Yang ketiga ialah zina ucapan atau zina lisan, iaitu ketika seseorang bercakap dengan yang bukan mahramnya dengan cara menarik perhatian seseorang. Yang terakhir adalah zina yadin atau zina tangan. Terjadi apabila seseorang dengan
sengaja memegang bahagian tubuh yang berlainan jantinanya diikuti dengan perasaan seronok dan penuh dengan hawa nafsu. Jenis zina yang kedua ialah zina muhsan, iaitu jenis zina bagi orang yang telah bernikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya zina ini terjadi kerana melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Seterusnya ialah zina yang ketiga adalah zina gairu muhsan, iaitu zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Pasangan yang belum bernikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan terkutuk itu. Sekian sedikit ilmu tentang kategori zina yang dapat saya kongsikan. Saya serahkan kembali kepada moderator kita yang kecil comel ini. Terima kasih Saudari Masliza atas penerangan saudari yang cukup mendalam tentang jenis-jenis zina sebentar tadi. Jelaslah bahawa zina bukan sahaja berlaku kepada golongan yang belum terikat dengan perkahwinan, malah ia juga terjadi kepada golongan yang sudah pun bernikah atau berkahwin. Kini saya menjemput pula ahli panel kita yang kedua iaitu Saudari Shikin untuk menyatakan pendapat beliau tentang faktor-faktor berlakunya pergaulan bebas atau zina ini dalam masyarakat kini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi Sharifah Zahira yang bertanyakan persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin dirahmati Allah sekalian. Antara faktornya adalah dalam dunia remaja kini, ia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja kini. Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju. Tetapi, bukan sebagai pelanggaran perintah Allah SWT. Dapat kita lihat bahawa memangnya lumrah iaitu perasaan ingin berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Tetapi sekiranya perasaan ini tidak dapat dikawal, sudah tentu ini akan menimbulkan gejala sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya. Seterusnya, pengaruh media masa dan pendedahan bahan lucah juga merupakan faktor pergaulan bebas dan zina. Dapat kita lihat sekarang, internet sememangnya mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Internet menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan remaja berbanding dengan media yang lain. Ini adalah disebabkan oleh sifatnya yang mudah menerobos sepadan negara, iaitu sukar disekat, ditapis dan dihalang. Selain itu, bahan lucah yang dapat memasuki negara dengan mudah ini menjadikannya anak-anak remaja pada zaman kini mudah untuk melihat. Rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen juga memaparkan adegan-adegan seks. Media cetak seperti majalah-majalah membentuk hiburan juga memberi kesan negatif. Banyak majalah memaparkan gambar-gambar artis barat dan kelakuan gaya mereka yang sangat menggairahkan. Menurut statistik, Malaysia merupakan nombor 1 di ASEAN yang paling ramai menonton video porno semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama. Dapat kita lihat bahawa pengaruh media massa amat memberi pengaruh kepada pergaulan bebas dan zina. Sekian itu sahaja daripada perkongsian saya tentang faktor-faktor pergaulan bebas dan zina. Kini saya serahkan semula pembicaraan ini kepada moderator kita, Saudari Sharifah Zahira. Demikianlah tadi penjelasan yang cukup padat dan terperinci daripada Saudari Shikin tentang sebab-sebab berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat kita. Tuan-puan dan para hadirin sekalian, dapat kita lihat di sini bahawa pergaulan bebas berpunca daripada remaja yang sedang asyik dalam percintaan lalu mengakibatkan mereka lalai sekaligus terjerumus kepada perkara keji ini. Selain itu, hal ini juga berpunca daripada pengaruh media sosial yang begitu mudah untuk diakses oleh golongan-golongan muda yang sememangnya sangat handal dan pakar dalam bidang ini.
Semuanya hanya di hujung jari. Baiklah sidang hadirin yang saya hormati, setiap yang berlaku pasti ada sebabnya dan setiap yang bersebab pasti akan ada kesannya sama ada dari sudut positif maupun negatif. Begitu juga dalam topik ini, sudah tentu terdapat impaknya kepada individu tersebut, keluarga dan masyarakat sekeliling. Kini saya mempersilakan kembali ahli panel kita yang pertama, Saudari Mas Liza, untuk mencurahkan sedikit idea ataupun kesan pergaulan bebas ini terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang ayu lagi bijaksana. Pergaulan bebas memang tidak asing lagi dalam dunia moden kini. Lebih-lebih lagi apabila ia sering menjadi topik hangat isu semasa. Walau bagaimanapun, perkara ini haruslah dipandang tinggi dan diambil kira dengan lebih serius kerana ia memberikan impak yang sangat besar kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Impak yang sangat mendalam kepada individu yang terlibat boleh dikatakan akan berakhir dengan pembuangan bayi. Individu ini sebenarnya telah hilang pegangan agama lalu menjadi tidak berperi kemanusiaan dengan meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat umum seperti tandas awam, tong sampah dan longkang. Tanpa rasa sebersalah. 7 kes pembuangan bayi dan janin direkodkan antara Januari 2014 hingga Disember 2018 menurut Metro 26 April 2019. Bukan itu sahaja, golongan yang melakukan pergaulan bebas juga akan memberikan kesan kepada keluarga. Golongan ini seperti menconteng arang di muka keluarga. Terutamanya ibu bapa yang telah bersusah payah membesarkan mereka. Seorang itu melakukan zina, ianya akan menjatuhkan maruah keluarga. Sebagai contoh, golongan yang melakukan zina atau ahli keluarga yang melakukan perbuatan terkutuk ini akan memalukan keluarga tersebut kerana perbuatan ini akan dipandang serong oleh masyarakat dan ianya menyebabkan sebuah institusi kekeluargaan itu goyah. Sekiranya ia berlaku, keluarga tersebut akan mudah berpecah belah dan terus bermusuhan antara satu sama lain. Tuntasnya, kesan pergaulan bebas terhadap individu dan keluarga amatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah dan kehormatan keluarga tersebut. Itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada moderator. Terima kasih Saudari Mas Liza atas isi yang jelas dan menarik sebentar tadi. Apa yang jelas pada saya, pergaulan bebas atau zina ini bukan sahaja sesuatu perkara yang dipandang hina oleh masyarakat sekeliling, malah ia juga akan dilaknat sekeras-kerasnya oleh Allah SWT. Dapat juga saya simpulkan bahawa perbuatan hina ini bukan sahaja memudaratkan diri si pelaku sendiri, ia turut memudaratkan orang lain yang terpaksa menanggung beban si pelaku dek kerana si pelaku yang baru belasan tahun yang terpaksa menjaga anak yang tidak berdosa itu. Tanpa melengahkan masa, saya ajukan persoalan seterusnya yang bermain di minda para hadirin hari ini tentang bagaimanakah kita dapat mengatasi perkara ini sebelum ia terus-menerus berlaku. Dipersilakan Saudari Syikin. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Sharifah Zahira. Mari saya terangkan tentang cara mengatasi pergaulan bebas dan zina. Antara cara menghindari pergaulan bebas adalah dengan menjaga pandangan dan aurat. Umat Islam harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat memacu ke arah penzinaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam menjaga pandangan, iaitu bunyi, hendaklah mereka menahan pandangan, maafkan saya, yang bermaksud, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya.
Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak lagi punya keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka pakai, yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Taala, hai orang beriman, supaya kamu beruntung. Ayat yang ke-31 surah An-Nur. Dapat kita lihat di dalam ayat di atas, manusia diperintahkan supaya menjaga pandangan kerana dari matalah kemaslahatan dan segala hawa nafsu bermula. Dengan itu, dapat kita lihat bahawa Islam ini amat menitik beratkan tentang hal menjaga pandangan. Sehingga Allah menurunkan ayat supaya kaum wanita untuk menutup aurat sehingga ke dada, sehingga terperinci kepada siapa yang diperbolehkan dan tidak khususnya bagi khusus bagi wanita kepada lelaki supaya ditundukkan pandangan. Sebagai firman Allah juga dalam menjaga aurat, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah-indah untuk perhiasan. Dan pakaian-pakaian takwa itulah paling baik. Yang demikianlah itulah adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Surah Al-A'raf ayat ke-26. Dalam ayat di atas, kita dapat lihat bahawa setiap manusia, baik lelaki dan perempuan, memiliki kewajipan untuk menutupi aurat dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada orang lain selain daripada mahram mereka. Sebagai contohnya, aurat perempuan adalah seluruh tubuh badan kecuali tapak tangan dan muka. Manakala aurat bagi lelaki adalah hingga pusat hingga lutut. Dan dapat kita lihat bahawa dalam ayat yang sebelum ini, Allah memerintahkan kita bagi perempuan untuk memakai tudung hingga ke dada. Bahkan terhadap yang mahram pun ada yang batasan yang juga harus dijaga. Mengingatkan bahawa manusia adalah makhluk yang boleh mengundang kesalahan dan khilaf. Untuk itu, menghindari pergaulan bebas, maka mulailah dari menjaga aurat kita masing-masing. Akhir sekali, dengan menjaga batas pergaulan antara yang mahram dan bukan mahram dapat mengelakkan diri seseorang daripada terjerumus kepada pergaulan bebas dan zina. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila yang mahram dan bukan mahram saling meluahkan perasaan antara satu sama lain, ini menimbulkan hal yang boleh dikatakan fitnah seperti duduk berdua-duaan di kawasan yang terpencil dan tidak ramai orang. Fitnah yang dimutakan tidak dapat dinafikan lagi apabila keadaan tersebut sudah dicekup oleh pihak berkuasa. Bak kata patah, nasi sudah menjadi bubur. Oleh itu, sekian sahaja huraian saya tentang cara-cara untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan juga kembali kepada pembicara ini kepada pengacara majlis kita, Saudari Sharifah Zahira, dipersilakan. Demikianlah tadi penghuraian yang cukup menarik dan mudah difahami tentang kategori dan pembahagian zina, faktor-faktor berlakunya zina dan kesan terhadap perilakunya serta cara bagi mengatasi masalah ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mengakhiri perbicaraan ini, sedikit saya rumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Konklusinya, dalam era menuju puncak kejayaan ini, pergaulan bebas dan zina sering menjadi buah mulut masyarakat.
Akan tetapi, mereka tidak tahu apakah faktor yang mendorong golongan muda ini mudah terdedah kepada perkara yang dianggap remeh. Walhal mereka sendiri akan terasa malunya apabila terkena kepada keluarga terdekat mereka. Oleh sebab itu, pihak yang lebih berusia terutamanya ibu dan bapa amatlah dialukan untuk memberikan didikan dan ilmu agama yang kukuh dan mantap kepada anak-anak mereka agar tidak terjebak dengan perkara terkutuk ini. Ringkasnya, setiap umat Islam wajib menuntut ilmu dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian mereka. Kerana dengan ilmu ini, setiap individu mampu membezakan perkara yang baik dan buruk. Tindakan kita pada hari ini akan menentukan masa depan kita pada hari esok. Hadis yang diriwayatkan Ahmad Al-Tirmizi dan Al-Hakim yang bermaksud, ingatlah bahawa tidaklah seseorang lelaki itu berzina dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jutaan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi luangkan masa bersama hadir untuk membicarakan tentang pergaulan bebas dan zina yang melanda negara kita ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap ilmu, selanjutnya diterapkan dalam kehidupan dan amalan seharian, lalu dapat menjadikan negara kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Harapan saya agar forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang meminta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton video forum kumpulan kami. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon untuk mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.